Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk minggu ni kita masih lagi berada di bab 7 iaitu sukatan serakan data terkumpul untuk part yang kedua. Masih lagi distandardkan dengan 7.1 serakan. Apa yang kita akan belajar hari ini? Yang pertama kita akan tengok penyelesaian masalah histogram, penyelesaian masalah poligon kegelapan. Dan kita akan bina OGIF. Minggu lepas kita dah bina dua graf iaitu histogram dan poligon kegelapan. So, seterusnya hari ini kita akan bina OGIF. Setelah membina OGIF, kita akan hitung kuartil 1, median, kuartil 3. Yang seterusnya membina histogram lengkukan. Yang terakhir sekali adalah percentage. Sebelum kita tengok penyelesaian masalah yang melibatkan histogram dan juga penyelesaian masalah yang melibatkan poligon kegelapan, kita kena kenal dulu dengan bentuk taburan data. Terdapat dua jenis bentuk taburan data yang mana dipecahkan kepada histogram simetri. Dalam histogram simetri terdapat bentuk loceng dan juga seragam. Okey, kenapa dipanggil sebagai bentuk loceng? Bentuknya bila kita gabungkan atau kita sambungkan di bahagian tengah, di bahagian atasnya, okey, kita buat macam ni, nampak tak? Bentuknya adalah bentuk loceng. Okey, so yang seterusnya adalah seragam. Kenapa dipanggil seragam? Sebabnya tinggi untuk kesemua graf bar yang dilukis ini lebih kurang sama. Okey, hampir sama keseluruhannya. Bentuk taburan data yang seterusnya adalah bentuk histogram pencung. Kenapa dipanggil pencung ni? Okey, kita akan tengok ya. Yang pertama kita tengok pencung ke kanan. Kenapa dipanggil pencung ke kanan? Sebabnya graf yang dilukis daripada kiri di bahagian kiri ini tinggi, so bila menuju kepada bahagian kanan dia semakin menurun. Graf yang dilukis semakin rendah. So itu yang dipanggil sebagai pencung ke kanan. Berbeza pula dengan pencung ke kiri, daripada kiri rendah, so menuju kepada kanan semakin tinggi. Ini yang kita panggil sebagai pencung ke kiri. Kita dah tengok jenis-jenis bentuk taburan data. Seterusnya kita akan tengok pula contoh penyelesaian masalah yang melibatkan histogram. Raja di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Yang pertama, acara 100 meter gaya kuat lentang, manakala yang kedua adalah 100 meter gaya bebas. Soalannya, A, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, so kat sini kita dah beritahu dan ini adalah histogram simetri yang mana dalam histogram simetri ada dua jenis, sama ada loceng ataupun seragam. Okay, kalau yang pertama ni kita boleh dah agak dah ni. Yang pertama ni kalau kita lukis pun dia adalah macam bentuk loceng. So yang pertama, okay, so untuk graf yang pertama itu adalah bentuk loceng. Untuk graf yang kedua, bentuknya adalah bentuk seragam. Okay, seragam. So soalan B. Acara yang manakah mempunyai seragam masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Okey. So untuk kita kenal pasti seragam tu lebih luas, dia beza masa yang diambil yang besar tolak dengan beza yang diambil masa yang pendek. Yang lama, yang panjang dengan yang pendek. Okey. So kita akan tengok seragam masa catatan yang lebih luas adalah gaya kuat lentang. Kenapa? Sebab beza antara masa tadi yang saya sudah sebutkan tadi itu agak besar. Beza antara masa itu agak besar. So kat sini kita boleh katalah acara gaya kuat lentang. Kenapa? Sebab beza antara masa yang lebih besar. Okey, yang seterusnya C. Antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah memiliki prestasi perenang yang lebih baik? So daripada graf yang diberikan kepada awak,
yang mana yang ambil masa lagi singkat antara dua ni. So kita nampak gaya bebas ya, gaya bebas paling lama masa yang diambil oleh perenang adalah 89.5 saat. Manakala untuk gaya kuat lentang, masa yang diambil untuk perenang sampai ke tempat penamat adalah 104.5 saat. So kat sini kita dah nampak dah. So jawapan untuk C adalah gaya bebas. Okey. Contoh untuk penyelesaian masalah poligon kekerapan pula, kita akan tengok. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Okey, harga jualan rumah. Harga rumah lah maksudnya. Harga yang dijual. Harga jualan rumah. So, graf yang berwarna merah mewakili kawasan A, manakala graf yang berwarna biru mewakili kawasan B. Soalan A, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, ini adalah histogram Peng-Chong. Kenapa histogram Peng-Chong? Sebab kita nampak sebelah kanan, ada yang sebelah kanan rendah, sebelah kiri tinggi, sebelah kiri tinggi, sebelah kanan rendah. Okey, so kita akan tentukan yang mana. Satu Peng-Chong ke kanan, Peng-Chong ke kiri. Bila saya sebut Peng-Chong ke kanan, maksudnya graf daripada kiri akan jadi tinggi berbanding dengan kanan. Bila kata Peng-Chong ke kanan tu, nilai yang kat kanan tu rendah. Okey, so kawasan A adalah Peng-Chong ke kanan. Sebab apa? Sebab rendah di bahagian kanan. So B akan jadi Peng-Chong ke kiri sebabnya rendah di bahagian kiri ya. Okey, itu cara kita nak ingat. B, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Kalau kita tengok dari segi graf tu ya, bentuk dia hampir sama. Yang berbezanya cuma kedudukan tinggi rendah tu je. Okey, bentuknya hampir sama. Tak ada yang serakannya masih lagi luas. So, kita boleh kata serakan antara dua kawasan ini serakan yang hampir sama walaupun berbeza graf. Okey, yang seterusnya C. Terakhir sekali pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okey, ini logiknya ya. Bila di bandar, harga rumah akan jadi lebih mahal berbanding kawasan di luar bandar. Macam kat kampung lah. Okey, so kalau awak tengok kat sini, yang mana yang lebih banyak di sebelah kanan graf. Di sebelah kanan graf. Okey, so graf yang di kawasan B kan. So kat sini kita boleh kata B ni kat sini lah. Awak nampak ini harga yang lebih, ni harga murah. So semakin ke kanan dia harganya semakin tinggi. So graf B ni, kawasan B ni lah yang menunjukkan kawasan luar, kawasan bandar. So kita boleh kata B adalah kawasan bandar. Manakala A adalah kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar. selesai dengan penyelesaian masalah yang melibatkan histogram dan poligon kekerapan, kita akan teruskan dengan membina OGIF. Okay, so graf OGIF bentuk dia macam ni. Bentuk dia nak kata macam S pun tak juga, nak kata macam F pun bukan. Tapi yang penting grafnya mesti dilukis menggunakan tanpa menggunakan pembaris. Freehand lah. Okey, tanpa menggunakan pembaris. Dan poin yang lagi penting sekarang bila nak buat skala, di bahagian paksi Y ini adalah kekerapan longgokan, manakala di bahagian paksi X ini kita akan ambil sempadan atas. Yang ini wajib awak ingat. Berbeza dengan histogram. Kalau histogram kita akan gunakan paksi Y ni adalah kekerapan, manakala paksi X nya kita boleh guna sama ada sempadan atas, titik tengah ataupun selang kelas macam saya bagi tahu hari itulah. Okey. Dan untuk kekerapan, poligon kekerapan, paksi Y kita akan gunakan kekerapan, paksi X kita akan gunakan titik tengah. Okey, poligon kekerapan itu je. Cara dia nak hasilkan graf, kita kena guna kekerapan dengan titik tengah. Manakala OGIF ni, macam saya katakan, Y, paksi Y kita akan gunakan kekerapan longgokan dan paksi X kita akan gunakan sempadan atas. Kita teruskan dengan contoh untuk melukis graf OGIF ya.
Okey, diberi kepada awak jadual kekerapan di sebelah menunjukkan kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Ada jadual kat situ, ada kuantiti, ada selang kelas, ada kekerapan. A, bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Dan seterusnya B dengan menggunakan OGIF yang dibina. So, soalan B ada kaitan dengan yang A. Kena buat A dulu baru boleh buat B. Dan jawapan ni, lukisan A akan mempengaruhi jawapan di B. Okay. So, jawapan di B itu kita akan cari kuartil pertama, medium dan juga kuartil ketiga. Nak membina OGIF, benda yang paling penting adalah kita kena lengkapkan jadual. Kenapa saya kata lengkapkan jadual? Sebab yang diberi hanyalah kuantiti garam dan juga kekerapan. Kita belum ada apa lagi. Paling penting untuk buat jadual OGIF tadi saya maklumkan. Kita perlu ada sempadan atas dan juga kekerapan longgukan. Seterusnya bila dah ada sempadan atas, kita dah buat sempadan atas, kita cari sempadan atas, kita dah mencari kekerapan longgukan, kita akan bina OGIF. Okey, bina OGIF, plotlah titik-titik tadi, koordinat tadi dan paksi X seperti yang saya maklumkan juga mestilah sempadan atas dan paksi Y adalah kekerapan longgukan. Kita akan guna yang ni. Bila dah ada graf OGIF, barulah kita akan dapat cari kuartil pertama, medium dan juga kuartil yang ketiga dengan menggunakan rumus bilangan data. Bilangan data merujuk kepada berapa jumlah data yang kita kenal pasti. So, jumlah data yang kena kenal pasti untuk soalan ini adalah 60 jenis. So, bilangan data equal to N. N itu adalah 60. Okey, N akan jadi 60. So, untuk kuartil yang pertama, kita tahu kuartil, kuart itu 4/4. So, untuk kuartil pertama, dia akan jadi 1/4 darab dengan N. Tadi 60 ya, darab dengan N. N tadi 60 lah, okay, kita gantikan. Okay. So, bila kita darab macam biasa, kita akan dapat N per 4. Kalau kuartil kedua, dia akan jadi 2/4 darab dengan N. So, ini permudahkan, dapatlah 1 darab N bahagi dengan 2. So, jadi N per 2. Okay, ini yang kedua. Ini yang pertama tadi. So, yang ketiga, 3N ataupun kuartil ketiga. So, 3/4 darab dengan N. So, bila kita permudahkan ataupun kita gabungkan, dia akan jadi 3N per 4. Itu sebabnya rumus ini, rumus yang di bawah yang saya nyatakan ini terbentuk. Okey, so kita akan start membina jadual, membina graf ya. So, yang pertama sekali macam saya maklumkan tadi, lengkapkan jadual. Yang awak ada hanya yang ini je, kuantiti garam dan kekerapan. So, penyelesaian dia, apa yang perlu kita buat, kita akan tambah sempadan atas. Sebelum kita nak tambah sempadan atas, saya terlupa, kita perlu tambahkan satu selang kelas kat bahagian atas ni. Kenapa kita perlu tambahkan satu selang kelas kat bahagian atas? Sebab ya, awak sedia maklum ya, bila melukis graf OGIF, okey, graf OGIF dia akan menyentuh paksi X ataupun dia tak akan tergantung. Kalau kita start dengan 4, graf itu dia akan jadi macam inilah lebih kurang. So, dia akan tergantung. Dia akan tergantung kat sini. So, OGIF memang tak boleh tergantung, sama macam poligon kekerapan. Mesti menyentuh paksi X. So, itu sebab kita akan wujudkan satu bahagian ke atasnya, atas daripada nilai yang kita dah ada, kekerapan yang kita ada, kita wujudkan selang kelas kat bahagian atas, merujuk kepada selang kelas yang ada lah. Okey, so kita letakkan kekerapan kosong, tak ada masalah sebab kita tak mengubah apa-apa. Kita tak mengubah, sedang kekerapannya masih lagi kosong. Dan sempadan atas kita akan ambil daripada sini je lah. Okey, sempadan atas kalau tengok nombor ni nombor bulat, so kita boleh terus kata sempadan atas kita akan ambil had atas tambah dengan 0.5. So, kita akan dapatlah sempadan atas. Okey, bila dah ada sempadan atas, masih lagi belum lengkap jadual kita. Kenapa? Sebab kita belum lagi ada kekerapan longgukan. Okey, yang pertama kita akan tuliskan dengan kosong. So, yang seterusnya untuk dapatkan seterusnya kita akan tambah dengan nilai kekerapan untuk dapatkan kekerapan longgukan. Dan sama juga tambah dengan 11 dapat 15, 15 tambah 15 dapat 30, 30 tambah 21 dapat 51, 51 tambah 8 dapat 59 dan seterusnya.
Okey, so kita nak membina OGIF pula. Dah selesai, dah lengkapkan jadual, kita akan bina OGIF. Bina OGIF. Ini bina OGIF kita dah buat dah. So, untuk bahagian ataupun untuk paksi X paksi Y kita akan menggunakan kekerapan longgokan, manakala di bahagian paksi X adalah sempadan atas. So, plotlah titik-titik tadi. Ya, plot titik merujuk kepada sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Alright, so bila dah siap plot titik, sambungkan menggunakan tangan awak tu, freehand sahaja, tanpa bantuan pembaris. OGIF memang tak boleh. Kalau nampak je macam disambung gunakan pembaris tu salah ya, dan pastikan lukisan awak mesti smooth je. Okay, untuk bahagian paksi X, tak perlu nak tengok, kita tak perlu nak merujuk kepada skala yang diberi. Sebabnya skala yang diberi tu dia akan bagi tahu 2 cm bersamaan dengan 50 unit. Dia mungkin dia akan beritahu. So kalau awak terus ambil daripada atas, awak akan pening. So ingat je, paksi X kita akan rujuk kepada sempadan atas. Manakala paksi Y, paksi Y ni baru kita boleh tengok dekat skala yang dia bagi tahu. Dekat skala tu dia akan bagi tahulah, kalau contoh macam yang dilukis ini 2 cm bersamaan dengan 10 unit. Itu sebab dia dapat 10, 20, 30, 40 dan 50. Serta 60 lah. Last kali 60. Dah dapat bina OGIF, kita akan cari pula kuartil pertama, medium, kuartil ketiga. Menggunakan graf yang kita dah buat tadi. Okey, so cara nak buat kerjanya, cara nak buat penyelesaiannya, kita akan cari kuartil pertama. N per 4. So, N per 4 adalah 60 bahagi 4. Okey, 60 bahagi 4 dapat 15. Okey, so daripada sini ini merujuk kepada bilangan ya, bilangan ataupun kekerapan longgokan. Merujuk kepada paksi Y. So kita tengok ni 15 kat mana, ke 15 kat sini. So kita halakan, kita buat garisan putus-putus menggunakan pembaris sampai menyentuh graf yang ada. So kita bawa turun untuk dapatkan kuartil yang pertama tadi. So kuartil pertama adalah 199.5. Kuartil yang ke medium N per 2 sama dengan 60 bahagi 2 dapatlah 30. So 30 kat sini sama juga buat garisan putus-putus yang menghala, sebab itu sebab saya kata dia bergantung kepada graf yang awak lukis. Bila graf yang awak lukis tu tak smooth, jawapan yang awak akan dapat pun berbeza. Okey, dah sentuh graf, okey, bawa turun bawah untuk dapatkan medium. So medium yang awak akan dapat adalah 249.5. Kuartil ketiga pun sama. Okey, kuartil ketiga 3 N per 4 sama dengan 3 darab 60 bahagi dengan 4. 3 darab 6 dah bahagi dengan 4, so akan dapat 45. Okey, so awak akan dapat 45. So 45, tengok 45. Kira 45, so buat garisan putus-putus menghala kepada graf dan bawa turun ke bawah. So akan dapatlah kuartil ketiga adalah 299.5. Dah selesai soalan yang kita nak buat. Seterusnya kita nak bina pula histogram longgokan. Histogram longgokan ni dia lebih kurang sama dengan dia sama macam histogram sebelum ni, tapi berbezanya di bahagian kekerapan. Kita akan gunakannya kekerapan longgokan. Okey, so ini jadual kekerapan yang dah ada. Kita guna saja jadual kekerapan yang tadi. So, kita akan mulakan dengan melukis histogram. Kita akan gunakan dengan melukis histogram dulu. Alright. Okey, so kita akan buat kat sini. Ini sempadan atas. Ini adalah kekerapan longgokan. KL dengan Shah Alam. Okey, kekerapan longgokan dengan sempadan atas. Okey, ini gambar yang kita akan dapat. Dan seterusnya bila dah siap yang ini, kita plotkan titik pula. Tadi kita tak plot titik, kita buat bar. Ini kita tak plot titik. Ini tak plot titik pun, kita buat bar terus. Kita buat carta bar terus. Okey, kita buat carta bar. Kita buat graf bar terus. And then seterusnya, bila dah
dah siap bar ni, kita akan plotkan titik lah. Plotkan titik maksudnya kita akan rujuk lah. Kalau 99.5 ni, sebelah atas 99.5, kekerapan longgarnya kosong. So kat sini. 149.5 kekerapannya 4. 149.5 kekerapannya 4. 1995 kekerapannya 15. Lepas tu 30, lepas tu 51, 59 dan juga 60. Okay, and then kita akan sambungkan sama macam saya cakap tadi tanpa menggunakan pembaris. Okay, pastikan ke semua titik itu dilalu mesti lalu. Kalau macam ni salah lah ni. Tak lalu ni, tak boleh. Okay, tapi sebab kita melukis, saya melukis di komputer, susah sikit untuk saya lengkapkan. Okay, so apa yang awak akan dapat adalah dapat macam ni lah lebih kurang. Ini dah tersalah kat sini, sepatutnya kat sini. Ini dah sama ni kan. Okay, salah ni. Cikgu pun dah tersalah tanda. Okay, 195 kat sini, 249 kat sini. Kita akan rujukkan ni lah, 299 kat sini, ini kat sini dan ini kat sini. Okay, patutlah dia macam lari je. Okay, dapat pun. Tapi pastikan graf yang awak lukis itu smooth ya. Tak nak ada macam nampak sangat tangan tu menggigil. Dia macam ada crooked line. Apa ya kita panggil dalam crooked. Macam zigzag punya line tu. Tangan menggigil ataupun double line. Maksudnya yang awak dah buat sekali, lepas awak buat lagi sekali atas graf yang sama. Dua kali garisan, awak akan nampak dua garisan. Ataupun walaupun tak jelas dua garisan pun tak boleh. So pastikan bila dah tersalah, padam, buat balik. Dan yang terakhir sekali adalah persentil. Apa persentil ni? Okey, kalau kita tengok kepada perkataan persentil, buat IL jadi persen kan? Persen. Macam ada kaitan dengan peratus kan? Kita tengok, tak apa. Abaikan dulu. Kita tengok contohnya. Okey, di bawah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Hitungkan. Okey, so untuk soalan yang macam ni, sama ada awak kena lukis graf, OGIF ataupun tak perlu. Kalau contoh yang saya bagi ni tak perlu lukis graf, awak dah memang dapat graf. Okey. So untuk mencari persentil, soalan dia kata hitungkan persentil lah, nanti hitungkan persentil apa yang dia akan beritahu. Sebelum nak menghitung persentil, benda yang paling penting yang awak kena tahu adalah jumlah keseluruhan markah ataupun jumlah data tadilah. Macam mana kita nak tahu jumlah data? Tengok pada titik koordinat yang terakhir sekali, dia berada dekat mana. So kalau macam contoh yang ada sekarang, titik koordinat yang terakhir berada di sini, nilainya adalah, jumlah keseluruhannya adalah 50. Okey, biasa awak boleh dapat juga terus daripada soalan kat atas ni, contohnya kat sini dia akan bagi tahu. Okey, jumlah data berapa. Kalau kat sini tak bagi tahu, so awak tengok pada graf. So graf yang koordinat yang terakhir itulah akan jadi data, jumlah data. Okey, so soalan dia hitungkan yang pertama persentil ke-10. Kita akan buat simbolnya sebagai P10. Itu merujuk kepada persentil ke-10. Okay, cara pengiraan dia, macam mana nak dapatkan persentil yang ke-10, kita akan buat 10 per 100 darab 50. 10 per 100 darab dengan jumlah keseluruhan iaitu 50. Okey, 10 per 100. Itulah yang kita panggil persentil sebab dia ada kena-mengena dengan peratus. 10 per 100 tu maksudnya 10% kan. So itulah yang kita maksudkan dengan persentil, dia ada kaitan dengan peratus. Okey, bila dah dapat 5, kita akan tengok graf ya. Sebab ini merujuk kepada bilangan data. Bilangan data, jumlah data ataupun kekerapan lah. Maksud jumlah kekerapan. Kekerapan longgukan tadi. So, bila macam tu kita akan, bila dapat 5, okey kita akan tengok graf kat sini. So, itulah kedudukan yang kelima. Belum lagi jawapannya. Kita nak cari persentil ke-10 tu, kita kena buat pengiraan dulu. So, dah dapat 5 tu daripada graf. Cari kedudukan yang 5 pada paksi Y. Sama macam tadi juga, kuartil nak cari kuartil tu. So, kita akan menuju kepada graf. Kita akan menuju kepada buat garisan putus-putus. Wajib buat garisan putus-putus menunjukkan kita
mencari jawapan menggunakan mencari jawapan yang ada pada graf, bukan kita masukkan dalam kalkulator. Okey, bukan kita kira melalui kalkulator atau tengok onjiran sebelah. Okey, so kita teruskan buat barisan putus-putus, dah sampai pada graf. Dah kena pada graf, so bawa dia ke bawah dan jawapannya adalah 46.5. So kita akan tulis P10 sama dengan 46.5. Okey, soalan yang kedua. Persenti ke 46. So kita akan buat P46. So agak-agaknya macam mana pengiraan dia? Yes, pengiraan dia mestilah melibatkan peratus juga. Maksudnya 46% lah tu. 46/100 darab dengan 50. So akan dapat 23. Kedudukan 23 adalah di sini. Okey, kedudukan 23 adalah di sini. So kita akan buat garisan putus-putus menggunakan pembaris sampai kena je pada graf baru bawa turun ya. Kalau tak kena graf jangan bawa turun terus. Nanti awak tak tahu awak rujuk apa benda. Graf halimunan agaknya ya. Okey, so kita menuju kepada graf dan bawa ke bawah, so jawapannya adalah 63.5. So P46 adalah 63.5. Okey, last. Kita akan tengok contoh soalan yang ketiga, yang terakhir. Persenti ke 92. P92. Agaknya macam mana pengiraan? Okey, boleh sebutkan. 92/100 darab 50. So jawapannya akan jadi 46. Kedudukan 46 dah di sini. So gerakkan, bawakan, gunakan pembaris menuju kepada graf. Dah sentuh graf, bawa turun ke bawah. So jawapannya adalah 77. P92 adalah 77. So itu saja daripada saya. Kita akan sambung lagi minggu depan. Masih lagi dalam bab yang sama ya. Kita tak habis lagi. Okay. So thanks for watching. Okay, saya harapkan apa yang kita belajar hari ini awak faham dan siapkan kerja rumah yang saya berikan. Hantar melalui Telegram. Sebab apa yang awak hantar tu kita akan gunakan sebagai bukti PBS awak. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.